RM407 disediakan bagi melaksanakan program pengukuhan keterjaminan makanan untuk mengurangkan kebergantungan kepada import luar. RM150 juta untuk kerjasama dengan kerajaan negeri mengoptimumkan penggunaan tanah bagi meningkatkan hasil tanaman dan ternakan. RM50 juta perolehan baja secara tender terbuka untuk memberi pesawah pilihan baja yang ingin digunakan. Tidak seperti sekarang di mana mereka ditetapkan tidak berhak memilih, tapi sekarang kita berikan melalui tender pilihan kepada pesawah dan penternak, pekebun. Bagi menyokong peningkatan kapasiti pengeluaran produk pertanian dan daya saing, Agropedia Muda, Agrobank menyediakan kemudahan pinjaman sehingga RM430 juta keseluruhannya. Jadi kalau tadi kami berkongsi kepada anda semua, jom cuti-cuti Malaysia. Jadi salah satu tarikan untuk datang ke Malaysia ataupun negara-negara luar yang kalau kita pergi adalah tarikan kebudayaannya. Ya, betul-betul. Dan bila bercakap tentang kebudayaan ni kan, kita nak kongsi juga berkenaan dengan Semarak Seni Budaya. Ada 3 festival penting ni untuk kita semua. Festival pertama adalah Festival Seni Hidup yang akan berlangsung pada 20 hingga 22 Oktober. Kedua, Rhythm of Kinabalu yang menyemarakkan dan juga pemeliharaan kesenian tradisi negeri Sabah. Dan yang ketiga, saya fahamkan juga akan ada Festival Mek Mulong. Ini salah satu kebudayaan dari negeri Kedah. Jadi untuk memperincikan ketiga-tiga festival ini, kita sangat berbesar hati pada hari ini bersama dengan Encik Rosnan Abdul Rahman, iaitu Pengarah Bahagian Pengembangan Seni Budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara ataupun Cik Nan. Ya. Selamat datang, selamat pagi Malaysia. Okay. Selamat pagi, terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia. Okey. Cik Nan boleh mulakan? Ada 3 festival ini untuk kita kembangkan, Cik Nan. Saya Cik Nan boleh mulakan dengan Festival Seni Hidup dulu, Cik Nan. Festival Seni Hidup dulu. Ya, Festival Seni Hidup iaitu semarakan budaya community Living Art Culture Festival yang akan berlangsung di Lala Port City Centre, iaitu Bukit Bintang. Dan menariknya tentang Festival Seni Hidup ni, kita menampilkan kesenian warisan tidak ketara yang hampir dilupakan. Yang warisan tidak ketara ini telah mendapat keiktirafan oleh UNESCO dan juga ada kesenian yang mendapat pengiktirafan warisan kebangsaan dan juga warisan yang perlu dipelihara, perlu diberi perhatian. So antaranya adalah Mak Yong, Songket, dah tu kita ada Mek Mulong dan juga menariknya kita ada persembahan jemputan daripada 12 negara dan 13 termasuk Malaysia lah. Jadi persembahan daripada antara negara-negara yang terlibat untuk Festival Seni Hidup ni adalah Argentina, Azerbaijan, Belarus, Filipina, India, Indonesia, Kazakhstan, Mauritius, Mexico, Republik Arab, Mesir, Sri Lanka, Uzbekistan dan juga Malaysia. So kalau pergi ke situ dapatlah kita tengok kesenian-kesenian mereka dan di samping itu juga kita dapat melihat kesenian warisan negara kita yang saya pasti ramai generasi muda pun tidak kenal. Jadi di pengisiannya adalah bengkel Mek Mulong dan juga ada bengkel Mak Yong. Jadi untuk seterusnya festival meraihkan seni Mek Mulong Act 1 Tepus. Ini kesenian dari Kedah. Kesenian dari Kedah yang akan berlangsung minggu depan 26, 27 dan 28 Oktober di Kampung Wang Tepus itu sendiri. Kita bawa ke kampung di mana tempat asalnya Mek Mulong, kesenian warisan kebangsaan dan juga Mek Mulong ni kita nak angkat ke sebagai warisan intangible heritage di peringkat UNESCO. Kita sedang menunggu keputusan daripada pihak UNESCO di Ibu Pejabat di Paris untuk mendapat iktirafan sebagai warisan tidak ketara UNESCO. Jadi selari dengan itu, JKKN menyemarakkan lagi program melalui program meraihkan seni budaya Mek Mulong Act 1 Tepus di mana pengisiannya melibatkan persembahan kumpulan perantis. Perantis muda yang kita didik, kita latih oleh tokoh Mek Mulong sendiri dan supaya mereka ini menjadi pelapis penerus kepada seni budaya Mek Mulong di Kedah.
Bukan itu saja, kita berhasrat untuk menjadikan kawasan Wang Tepus itu sendiri sebagai tarikan kepada pelancong untuk nak datang tengok kesenian di Kedah, datangkanlah ke Kampung Wang Tepus. Kita dapat direct secara terus menyaksikan persembahan kesenian oleh penggiat Mek Mulung di situ. Ya, mungkin ada yang tidak berapa familiar dengan Mek Mulung ini. Kalau kita sebut tentang Mak Yong tu mungkin ramai familiar. Tarian dan juga muziknya. Kalau Mek Mulung ini mungkin boleh ceritakan sedikit. Mek Mulung punya struktur persembahan hampir sama dengan Mak Yong. Dia ada watak raja, watak puteri, watak pengasuh dan watak-watak antagonis lain. Begitu juga Mak Yong, dan ada nyanyian, ada lakonan. So dia ada sebuah drama tari ataupun sebuah musical drama tradisional yang melibatkan kesenian, nyanyian, lakonan dan tarian dalam persembahan menggunakan dialek Kedah dan berusia dianggarkan lebih 400 tahun. Jadi generasi ke generasi pelapis itulah perlu kita teruskan untuk memastikan Mek Mulung ini terus hidup. Jadi usaha yang dimainkan oleh JKKN dan juga MOTEK serta Jabatan Warisan itu sendiri adalah usaha yang berterusan untuk memastikan kesenian ini terus dilestarikan dan juga dihayati oleh segenap lapisan masyarakat. Kalau sebelum ini, festival sebelum ini dijalankan di MOTEK di Kuala Lumpur. Tapi sekarang ini, kalau kita lihat, ini di Lalaport. Kalau Mek Mulung ini di negeri asalnya, di negeri Kedah. Ya, kenapa ajakan ini dijalankan? Okey, bila kita melihat beberapa program yang previously sebelum ini yang kita buat beberapa tempat, kita melihatkan kita perlu bawa kesenian itu kepada rakyat itu sendiri. Walaupun seni itu berasal dari rakyat, tapi usaha oleh kementerian Jabatan itu sendiri perlu secara holistik, secara menyeluruh untuk kita mendekatkan mereka. Mungkin mereka seni itu ada di tempatnya, tapi tidak dihayati, dirasai. Jadi melalui program seperti inilah dapat membangkitkan semangat, merangsang semua rakyat-rakyat di negeri Kedah ataupun di negeri itu sendiri untuk mereka melihat bagaimana autentik dan uniknya seni itu supaya terus dipelihara. Okey, 2 lokasi dah kita kongsikan. Ada satu lagi festival Rhythm of Kinabalu. Rhythm of Kinabalu akan berlaku di Dataran Dia Soka, Jalan Gaya, Kota Kinabalu pada 27, 28, 29 Oktober. Dan dia merupakan program berkonsepkan seni muzik etnik Sabah dan juga muzik moden, melibatkan keseluruhan gabungan ini dan menampilkan artis-artis tempatan Sabah, iaitu seperti Dabra Sia, Din Bisa, Michelle Jill, Osong dan juga Felix Agus, dan juga kumpulan band etnik tempatan di negeri Sabah. Tidak lupa juga penampilan Combo RTM Sabah serta kumpulan JKKN, kelab kumpulan tarian penari JKKN Sabah. Selain daripada itu, ada sub-program iaitu The Echoes of ASEAN Bronze. Echoes of ASEAN Bronze adalah sebuah program ASEAN melibatkan penyertaan 13 negara ASEAN menampilkan pemuzik dan juga penari yang kita tampilkan di pentas Rhythm of Kinabalu. Jadi program itu merge, bergabung, dan program ini adalah kita tonjolkan muzik-muzik yang berasaskan bronze, berasaskan gangsa, iaitu seperti kulintangan dan juga alat-alat muzik gong lain, bergabung dengan orkestra tradisional Malaysia Istana Budaya yang turut sama dibawa khas, diterbangkan khas ke Kota Kinabalu untuk bergabung dengan pemuzik 13 negara ini. Dari aspek tarian pula, apa tarian kebudayaan dan juga tradisionalnya yang dibawa ke dalam Rhythm of Kinabalu ini? Okey, tarian kita akan bawa tarian-tarian etnik Sabah lah. Tarian Mangunati, tarian Semazau dan sebagainya, dan tarian itu bergabung dengan pemuzik di Sabah. Jadi kali ini Rhythm of Kinabalu menampilkan pemuzik tempatan bergabung dengan pemuzik
antarabangsa. Okey. Dan jelas bila festival ni dia bukanlah hanya seni persembahan sahaja. Betul. Malah ada banyak sunat intipati yang Betul. disempatkan untuk Macam orang Rhythm ramai. of Kinabalu, kita ada Mr. and Miss Rock 2023. Bukan rock rockers tu. Mr. and Miss Rhythm of Kinabalu 2023 di mana menampilkan peserta yang akan berbusana etnik kreatif. Dan mereka memperagakan dan di situlah kita pilih siapakah yang akan terpilih sebagai Mr. and Miss Rock 2023. Di samping ada jualan, craft dan sebagainya dan juga pameran. Wah, itu dia. Jadi boleh hadirkan diri yang berada di berdekatan. Boleh hadirkan diri untuk melihat seni persembahan itu kan, untuk menghargailah seni dan budaya sebenarnya. Ya, Festival Seni Hidup yang akan berlangsung pada 20 hingga 22 Oktober di Lalaport, Bukit Bintang. Festival Mek Mulong di negeri Kedah. Ya, Dan juga di Wan Tepus. Dan 26, 27, 28. Dan juga Rhythm of Kinabalu di negeri Sabah. Negeri Sabah 27, 28, 29 Oktober. Sedikit kata-kata akhir daripada Cik Nan. Saya memberi harapan. Kata-kata terakhir saya, jadi kalau kita tak lestarikan seni budaya kita, siapa lagi? Jadi kita mengharapkan masyarakat yang berada di negeri Sabah, di negeri Kedah dan juga di Kuala Lumpur, bukan saja generasi muda dan sebagainya, semua turut-turut sama kita meriahkan lagi program yang akan berlangsung di yang kita sebutkan tadi. Sekiranya nak dapatkan maklumat lanjut berkaitan program ini, bolehlah melayari www.jkkn.gov.my atau boleh pergi ke TikTok, Facebook dan Instagram JKKN My Seni Budaya. My Seni Budaya. Senang boleh dapat semua info. Takut ada yang terlepas tadi. Betul. Tadi saya macam maraton sedikit. Okey, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Encik Rosnan Abdul Rahman selaku pengarah bahagian pengembangan seni budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Terima kasih banyak Cik Nan. Terima kasih banyak-banyak Cik Nan. Dan juga jangan lupa untuk anda semua esok konsert Ini Baru Bintang 3 yang mana akan berlangsung pada jam 9 malam. Anda boleh saksikan di TV2 di RTM Klik dan juga bintang-bintang yang akan bersama dengan kita semua pada konsert Ini Baru Bintang 3. Kita ada Datuk Nora, Datuk Syafinas, Datin Shima, Rosmaria. Dan kita ada Azian Mazwan dan kita ada Amir Sofars, kita ada Ernie Zakri. Dan ada ramai lagi lah seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Jadi antara yang lain juga anda boleh juga saksikan secara langsung di TV2 ataupun di RTM Klik. Dan juga penampilan khas bintang yang baru sahaja dikeluarkan oleh RTM. Bintang RTM baru-baru ini, Sitara Hisham Rahim juga akan bersama dengan bintang-bintang ini untuk menghiasi konsert #Ini Baru Bintang 3. Jadi jangan lupa di TV2 pukul 9 malam esok, dan juga anda boleh saksikan juga di RTM Klik. Ya, betul. Dan juga esok merupakan penamaan calon bagi anda. Kami akan kongsikan dari semasa ke semasa berkenaan dengan update terkini berkenaan dengan penamaan calon. Penamaan calon PRK Dun Cepak. Jadi itu dia sedikit perkembangan dapat kami kongsikan kepada anda semua. Terima kasih kepada yang menonton seawal jam 8 pagi tadi sehinggalah pukul 10 pagi ini. Seperti mana yang saya selalu sebut, apa yang ilmu yang baik itu pegang dan juga amalkan. Ya, betul. InsyaAllah di hari Jumaat ini sama-sama kita memperbanyakkan bacaan surah Al-Kahfi dan juga sama-sama kita dekatkan dengan Allah SWT. Banyakkan zikir untuk bersihkan hati dan juga jiwa. Dan sampai di sini saja. Sekian daripada saya, Raja Sofia Raja Arif. Saya Ridwan Mustafa. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.